وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dia orang bertiga ni, dia orang masak Maggi dalam kemah. Memang puncak Gunung Korbu memang sangat-sangat sejuk. Kalau siang hari pukul 12, pukul 1 pun dah sejuk, dah berkabut dah. Apalagi tengah malam. Malam tu tiga-tiga ni dia masak Maggi dalam kemah. Dia pakai gas yang warna biru tu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Okey, hari ni Abel nak baca komen-komen daripada pendengar-pendengar Abel lah. Rata-rata komen ni sangat menarik dan Abel akan share lah. Okey, bagi video misteri Hutan Raya Belum. Yang komennya nama dia Raimi Zril. Arwah ayah aku dulu pernah operasi dalam Hutan Raya Belum. Ketika itu arwah dalam 20 Regimen Askar Melayu Diraja ditugaskan menggempur markas komunis. Diceritakan beliau dalam kawasan musuh itu terletak di tengah-tengah hutan tebal Belum. Kubu mereka agak sistematik dengan kemudahan air yang disalur daripada puncak bukit dengan menggunakan paip buluh. Ikhtiar hidup mereka sangat tersusun, canggih di zaman tersebut. Hutan ini memang angker, banyak sejarah untuk diceritakan. Memang betul lah, komunis ni dia punya sistem dia agak sistematik lah. Di mana kalau dia masak pun memang asap daripada dapur dia tu pun tiada, lepas tu bau pun tak ada. Okey, komen daripada Jack di Rantau. Wow, ikan tapah besar heli. Jadi ada tak orang pernah menyelam? Saya pernah tengok video ada penyelam tebang pokok kayu balak pakai gergaji dalam tasik kenyir. Kebanyakan pakar pembalak dalam kolam itu adalah orang Siam atau orang Thailand lah. Jadi Abang pun pernah dengar cerita di tasik kenyir dan di tasik banding ni ada aktiviti pembalakan lah. Orang yang potong kayu balak ni dia duduk dalam satu sangkar besi dan pernah terjadi di mana sangkar besi itu telah diterjah oleh ikan besar lah, menyebabkan penyelam ni menyebabkan orang yang potong balak ni terpelanting dalam sangkar yang dia duduk tu lah. Komen daripada Adnan Abdul Aziz, di Tasik Banding ada ikan sebesar van dan ada mengatakan sebesar bas. Semasa operasi ulang bekal pilot TUDM, cerita ada bayang hitam di dalam air mengekori helikopter. Mereka cakap besar dan panjang seperti bas. Helikopter terbang seperti serangga. Ada juga Abang dengar cerita di mana sebuah heli masa dia lalu di atas Tasik Banding ni, dia nampak bayang-bayang ikan yang besar lah dari dalam tasik. Tapi tak tahulah ikan tu betul ikan yang di alam kita ke ataupun ikan di alam lain. Wallahualam. Okey, komen daripada Anwar Zamani. Okey, Anwar Zamani dia komen, aku minat betul main ke dalam hutan. Dari budak lagi dah main dalam hutan. Pernah tidur satu malam dalam hutan dan berjalan dalam hutan 3 km tanpa pakai lampu suluh. Hanya berbekalkan sebilah parang sebagai senjata. Pernah terjumpa ular tedung besar gila dan pernah bertembung dengan gajah dan orang asli tengah buru babi. Selalu berjalan di dalam hutan petang-petang dan hal pelik yang ada pengalaman bertemu seorang lelaki yang pakai kain sarung tanpa baju sekitar 50 meter di depan mata. Aku cuba dekati dia tapi dia hilang di celah-celah pokok. Okey, komen daripada Detox. Detox kata, harimau kat Great ni tak kacau manusia. Pernah sekali nak pergi cari biji timah, lalu satu sungai kecil tiba-tiba bunyi kuat ngauman. Dia kata bunyi tu cuma dia nak bagi tahu dia ada kat situ. Tapi memang betul pun harimau ni kalau boleh dia tak nak bertembung pun dengan manusia. Abang pernah
disegah harimau, tapi Abang tak nampak dia lah. Masa kita dengar ngauman dia tu slow je, bunyi slow, di mana dia berdekatan dengan kita lah. Dan masa tu Abang baling pencur bola. Lepas tu kita lari turun ke bawah lah, bawah bukit. Dan bila kita ada di bawah bukit tu, ngauman tu dia bunyi lagi kuat. Sampai tanah tempat kita duduk ni rasa seperti bergegar. Kuatnya ngauman harimau tu. Jadi memang kalau kita tak nampak pun, kita dengan ngauman saja pun dah takut dah. Yang Mulia Raja Zailani dia ada komen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abang, saya dah asal daripada Hulu Perak. Cari lagi cerita best pasal air sira, pasal hantu pari, pasal pematang atas banjaran Tituansa, cerita tentang orang Buniang bang, apa pun terbaik. Yang Mulia Raja ni dia minta Abang cerita pasal air sira lah, pasal hantu pari. Okey, hantu pari ni Abang ada cerita lah. Dekat kampung Abang dulu, kampung nenek Abang ni ada cerita hantu pari lah, memang famous lah. Hantu pari ni hantu berupa seorang perempuan yang berpakaian dan cantik rupa paras dia, dan bau dia sangat wangi. Ada satu cerita ni, satu pasang suami isteri ni, pakcik-makcik ni, dia bersiap nak pergi sembahyang subuh di masjid lah. Jadi masa tu si suami ni dia dah start motor lah, tunggu bini dia naik je atas motor untuk pergi surau. Jadi tengah-tengah duduk tunggu bini dia tu naik lah atas motor. Dia perasannya itulah bini dia. Jadi dia berpecut lah motor dia sampai di satu jambatan tu. Tiba-tiba bini dia kata nak jatuh. Dan bini dia ni macam terjatuh dan terbang masuk dalam tali air yang ada dekat situ lah. Jadi dia tahulah tu bukan bini dia, tu adalah hantu pari, sebab dia kata bau dia wangi. Jadi si suami ni dia balik, pakcik ni balik rumah dia, tengok bini dia tengah tunggu dekat tangga rumah dia lah. Okey, panjang dia ada komen, yang mana kalau masuk hutan belum tu, sampah tolonglah bawa balik. Kalau balik ada lebih barang macam beras, gula, garam, ikan masin, mercun, tembakau, bolehlah sedekah ke orang asli. Kalau tak suka, kalau tak bersua badan pun boleh buku-buku elok-elok, tinggal kat sampan atau gigi air atau tepi sungai, tempat depa turun lalu lalang. Ini betul lah. Kalau kita tak nak bawa balik makanan ke, tembakau ke, Maggi ke, sardin ke, tak nak bawa balik, berat nak bawa balik, tinggallah untuk dia orang. Dia ada, kita tanda lah tempat kita tinggal tu. Jangan kita tinggal gitu je. Kalau kita tinggal gitu, confirm akan diambil oleh monyet-monyet lah. Tapi kalau monyet makan pun dapat pahala juga. Tapi takkanlah kalau tembakau semua nak bagi kat monyet kan. Okey, kisah video yang Abang yang kedua ni, kisah seram tentera sesak di hutan Gubeh dan kencing lansui di Kuala Tahan. Diki Razak kata best dengan cerita tuan, pengalaman yang amat berharga, pahit dan manis dilalui. Betul tu, dalam hutan kalau sunyi sepi ada pak belang yang memerhati. Saya ada pengalaman begitu juga semasa dalam hutan dulu. Saya peminat murai batu, burung murai batu lah. Syukur dipanjangkan umur, saya sendiri dengar suara pak belang dan tapak kakinya. Allahu. Terus keluar hutan. Di Tasik Gubeh ada tinggalan askar Jepun. Dulu truk 4x4 di tengah-tengah hutan Gubeh. Memang ada truk Jepun di hutan Gubeh. Saya yang jumpa pengalaman yang sangat saya tak lupakan. Pernah bermalam di hutan Lasau. Okey, hutan Lasau ni hutan tebal jugalah. Dia sempadan dengan Thailand. Sempadan nama tempat apa Thailand tu? Yala Thailand. Pernah bermalam di hutan Lasau di waktu malam best sangat, yang betul lumuk yang tuan cakap tu akan ada cahaya untuk orang berjalan malam. Dalam hutan rimba semua tahu kan, disitulah tempat jin-jin. Yang penting niat seseorang bila berada dalam hutan tu. Teruskan berkarya tuan, semoga sejahtera selalu, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Diki Razak. Memang dalam hutan ni dia ada, kalau malam tu dia ada satu jenis lumuk lah. Okey, lumuk ni dia warna hijau dan bila malam tu dia mengeluarkan cahaya lah. Jadi dia ni berada di tepi-tepi macam tepi-tepi denai, tepi-tepi laluan manusia atau binatang. Kalau kita lalu kat situ, kita nampak seolah-olah ada lampu di tepi-tepi jalan ni. Itulah ajaib yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kan.
Okey, Abahin dia komen, salam tuan. Sebagai anak Snoprak, era darurat memang bangga dengan kisah askar-askar dan tentera. Tak kiralah daripada unit atau batalion manapun, sebab semua mereka berjasa kepada tanah air kita. Betul. Unit askar Snoprak memang hutan ni mainan mereka, seolah-olah ada sixth sense. Mendiang ayah saya sendiri ada ilmu terang jalan. Walaupun berjalan dalam gelap malam, saya juga pernah mendengar kisah lauk langsui ini, katak spesies di anak-anak sungai atau pagi. Jadi unit polis Snoprak ni memang sangat popular lah. Dia orang ni memang terror, memang hebat. Sama dengan unit ranger kawan-kawan Iban ni, kawan-kawan Iban tracker semua ni kan. Dia orang ni abang rasa mungkin sebab dia orang ni memang sebati dengan hutan dan dia memang ada sixth sense lah dia orang ni. Pernah ceritanya polis Snoprak ni dulu dia buru komunis lah. Jadi sebelum buru tu malam tu dia tidur, dia mimpi komunis tu duduk di suatu tempat ni. Bila dia pergi memang komunis tu ada kat situ lah. Dan dia orang Snoprak ni sangat hebat dalam kesan jejak musuh. Masuk Snoprak. Okey, Snoprak ni bahasa orang asli suku Semai. Maksud dia orang perang ataupun askar lah dalam bahasa Snoprak. Dalam bahasa orang asli. Okey, dia kata mendiang ayah saya mempunyai ilmu terang jalan. Memang orang asli dia ada ilmu terang jalan ni. Kalau orang Melayu dia ada ilmu, lebih kurang ilmu terang jalan juga. Nama dia ilmu apa? Ilmu apa saya tak ingat. Ilmu berjalan malam lah. Ilmu berjalan malam ni lebih kurang nama lebihkan terang jalan jugalah. Tak semestinya ilmu terang jalan ni dia pakai mentera, tapi dia pakai pengalaman dia bermeditasi, macam mana dia boleh lihat suasana malam tu seolah-olah siang hari. Okey, Arara 7408, salam Abang Askar. Baru terjumpa channel hari ni. Seronok dengar, saya orang Iban daripada Sarawak. Pak cerita makan babi, aku senyum seorang-seorang. Setiap kali dengar Iban dalam mana-mana channel dari anggota tentera, rasa banggalah pula. Kami mungkin sebuah bangsa yang agak perlahan daripada segi lain, tapi bab negara bangsa memang top. Berani kata tanpa menidakkan kaum lain. Iban ni dia sangat special untuk 3 perkara: perhutanan, semangat juang dan taat. Semoga sihat selalu Abang Askar, amin. Maaf kalau kedengaran agak lebih. Tak adalah kedengaran agak lebih, tapi habis setujulah orang Iban ni dia memang mahir dalam perhutanan, semangat juang dan taat. Dan satu lagi sifat bagus orang Iban ni, dia very friendly dan dia menghormati orang lain lah. Okey, Suwandi Muhammad dia komen, memang tak dapat dinafikan bahawa etnik seperti Iban dan juga sebagainya yang ada di Sabah dan Sarawak, hutan adalah nadi kehidupan mereka. Saya berasal daripada etnik Iban dan hutan bagaikan supermarket, tempat riadah, tempat cari rezeki kami. Saya pernah duduk bersama etnik Penan, iaitu etnik yang memang kaya dengan pengalaman hutan selama 3 tahun semasa membuat empangan murun ataupun bakun. Empangan bakun, banyak pengalaman Abang Suwandi Muhammad ni. Kaum Penan ni memang satu kaum yang masih lagi mengamalkan amalan-amalan tradisi, amalan-amalan tradisional maksudnya. Memang dia ni memang kaum yang betul-betul bergantung 100% pada hutan lah. Okey, Nabila komen, Topu Kuantan pada suatu masa dulu membuat pengukuran sempadan Perak dan Kelantan. Kami semua memang dieskort oleh PGA Snoprak. Kami berkemah di Kuali, di kaki Gunung Yombla. Tempat dia memang sejuk sangat. Sekarang hanya tinggal kenangan. Berkemah di Kuali ni maksud dia ada satu tempat di kaki Gunung Yombla ni, adalah nama dia Camp Kuali. Memang tempat tu sejuk sebab tempat tu adalah dah tempat tinggi dah. Dia nak naik ke Yombla, nak naik ke Korbu ni, dia ada beberapa camp lah. Camp untuk checkpoint untuk kita berhenti berehat atau dirikan kemah lah.
Jadi Abel pernah naik di Yung Bla, pernah naik, Korbu pernah naik. Dua-dua gunung ni antara 7 gunung yang tertinggi di Malaysia lah. Dan masa tu juga Abel pakai guide orang snowprak. Abel ingat lagi nama dia Abang Fauzi. Kalau nak cerita pasal Gunung Korbu ni ada cerita yang menarik jugalah. Dia Abang Fauzi ni dia daripada unit snowprak, daripada camp Ulu Kinta. Jadi camp Ulu Kinta dengan camp Kuali ni tak jauh lah, dekat lah. Dan masa tu dia cerita kat Abel, dia dapat terima satu arahan untuk pergi bawa turun 3 mayat pendaki di puncak Gunung Korbu. Masa tu dia kata bila dia sampai dekat Gunung Korbu tu, puncak Gunung Korbu ni, masa tu tak boleh naik pakai heli. Dia kata sebab cuaca hujan berkabus dengan berangin lah. Jadi arahan dikeluarkan, dia orang ni semua, bomber polis semua kena berjalan kaki lah mendaki Gunung Korbu. Dia mendaki, bila dia sampai puncak tu, dia tengok dalam kemah ni ada 3 orang telah meninggal dunia lah. Dan salah seorang daripada jenazah tu hidung dia ni keluar Maggi. Cerita dia macam ni, ni sebagai pengalaman dan juga sebagai kita punya panduan pada kita lah, siapa-siapa kaki-kaki hiking ni, hikers ni. Dia orang bertiga ni, dia orang masak Maggi dalam kemah. Memang puncak Gunung Korbu memang sangat-sangat sejuk. Kalau siang hari pukul 12, pukul 1 pun dah sejuk, dah berkabut dah. Apalagi tengah malam. Malam tu tiga-tiga ni dia masak Maggi dalam kemah. Dia pakai gas yang warna biru tu. Dapur yang warna biru tu. Jadi lepas makan Maggi tu, dia orang tidur, dia orang tutup semua zik-zik kemah lah, tak bagi mungkin tak bagi udara daripada luar masuk untuk. Jadi kalau udara masuk jadi bertambah sejuk. Jadi bila dia tutup kemah tu, dia orang tidur, dia orang tak perasan yang gas memasak tu, gas apa dia panggil, butana ke apa, gas masak lah. Bila gas tu keluar uap gas tu, menyebabkan dia orang mati keracunan lah. Dia orang mati keracunan, dia orang mati. Masa tu yang berkemah cuma 3 orang tu je. Dan keesokan harinya datang tim-tim lain. Bila dia tengok satu kemah ni macam senyap je, dia buka tengok ada mayat. Jadi dia hubungi pihak polis lah untuk report kejadian ni. Okey, komen daripada Tuan Zainal Abidin. Tuan Zainal Abidin dia komen, arwah ayah saya polis di zaman darurat. Ada arwah ni cerita dengar bunyi kecoh dalam hutan. Saya tanya arwah, apa yang bising tu bah? Kata arwah, langsui tengah makan katak. Ingatkan cerita arwah ayah saya ni macam cerita dongeng. Rupanya sama cerita yang Abel cerita. Jadi siapa yang kerap masuk hutan, berburu ke, operasi ke, ataupun bekerja dalam hutan je, biasa akan terjumpa langsui lah. Jadi Abel tak pastilah langsui ni dia ni spesies apa. Dia memanglah jin, tapi dia ada 2 alam ke, mungkin dia separuh alam manusia, separuh alam jin. Sebab dia ni jenis suka minta makanan. Kalau bawa ikan kering pun dia minta, bawa ayam golek pun dia minta, dia nak merasa makanan tu. Dan dia ganggu orang yang masuk hutan lah. Okey, komen daripada Koja 255. Saya bekas askar Wataniah 515, kursus asas rekrut 2011 siri 1. Masa buat latihan hutan selama seminggu, langsung tak takut dengan hantu atau benda-benda gaib. Yang paling menakutkan adalah jurulatih garang nak mampus. Nombor senjata M16 saya 121. Kenangan betul. Memanglah jurulatih askar ni memang kena garang lah. Nak latih askar mesti kena seorang yang garang dan tegas. Kalau tak garang, tak tegas tu, mungkin tu jurulatih Pandu Puteri ke, Puteri Islam ke. Okey, komen daripada Santoloyo 972. Empangan Ahning itu benar bang. Aku pernah mampir di sana. Mampir tu sampailah. Aku pernah sampai di sana. Emang ada askar Malaysia yang jaga. Lokasinya sumpah angkir banget. Ada kerajaan orang kebenaran beragama Muslim. Di Malaysia orang panggil itu orang bunian. Okey, dia kata dia pernah sampai di Empangan Ahning. Empangan Ahning tu ada tentera yang jaga.
dan tempat situ ada satu kerajaan jin, kerajaan bunian. Okey, Empangan Aning ni dia di kawasan sekitar Kedah lah. Dia area Tasik Pedu juga, area Tasik Pedu, Sik semua tu. Okey, ini komen daripada Mr. Raidon. Mr. Raidon kata dia pernah ikut menebas di hutan Gua Musang, tebas pokok-pokok yang di bawah tiang menara TNB, kabel voltan tinggi. Pokok kat situ besar-besar, rumput juga besar-besar paha tinggi pokok. Sebab panjang kawasan tu untuk tebas berkilo-kilometer, kenalah buat pondok duduk berbulan-bulan dalam hutan. Malam ketiga pukul 2-3 pagi tiba-tiba bunyi bising di luar pondok. Depan pondok tu ada unggun api. Jadi bolehlah nampak sekumpulan lelaki sedang mengejar menangkap rusa. Bising dengan terpekik terlolong, menjerit macam orang asli zaman dulu-dulu mengejar rusa berpusing-pusing area depan pondok tersebut. Dapatlah tangkap rusa tu lalu disembelih. Satu kaki rusa tu dibawa oleh seorang daripada mereka, dihempasnya kaki rusa tersebut di lantai pondok kami. Nih giamu, maksudnya ini bahagian kamu. Bergegar lantai pondok tersebut. Dia kata macam tu, lepas tu dia beredar masuk dalam hutan. Dalam ramai-ramai kami semua ni anak muda, kecuali seorang orang lama lah. Orang lama berpengalaman, nama dia Pak Din. Dia kata jangan cakap apa-apa atau usik apa-apa, tengok dan diam saja. Keesokan harinya, keesokan paginya, peha rusa yang dihempas kat lantai pondok tadi rupanya peha katak kecil saja. Rupanya malam tu adalah gangguan hantu hutan, dan banyak lagi lah gangguan lepas tu sampai kami kena jumpa Tok Penghulu kampung dekat situlah. Cerita ni kalau tak silap berlaku 2004. Dan sekarang tak boleh lupa. Rasanya tender menebas ni pun masih ada lagi sekarang. Saya sempat kerja 3 bulan saja. Jadi siapa nak mengalami peristiwa macam ni, bolehlah masuk tender menebas dekat dekat Gua Musang ni. Okey, komen Cik Min. Cik Min kata, Ejah cerita sedap lagi abang. Kita pernah kena kejar narkotik masa rebuh daun ketum dalam hutan dulu dengan 4 orang kawan. Kami sesak dalam 14 jam. Mujur saing kita seorang ni pandai dalam ayat-ayat Al-Quran. Zikir-zikir tak henti, baru jumpa jalan pulang. Insah dah lah ni kerja molek dah. Hayu, siapa suruh kau rebus daun ketum. Lepas tu kena kejar polis, lari dalam hutan, masuk sesak 14 jam. Nasib baik 14 jam, kalau 14 hari Okey, kisah seterusnya, cerita Abel dalam video kisah seram mayat jatuh daripada van di Genting Sepah. Ini Ruan Sak dia komen lagi. Ruan Sak ni dia banyaklah cerita menarik. Kalau dia dengar komen dia dengar cerita Abel ni, apa yang Abel baca ni, minta dia bagi nombor telefon lah, Abel nak call dia. Pernah jumpa Pontianak duduk di atas pintu air, iaitu gate air. Pontianak tu duduk berdiri atas tu. Time tu aku balik daripada masjid solat isyak. Hari nak hujan, jalan kaki ke rumah kawan di hujung kampung. Dalam sama-sama aku jalan kaki tersebut bercahayakan cahaya kilat saja. Sampai kat gate air itulah Pontianak berdiri membelakangi aku. Aku tegur, ingat kawan aku. Hai, sempat lagi dia tegur. Tapi tak jawab. Aku macam biasalah. Sampai rumah kawan aku, dia dengan ayah dia tengah tengok TV sambil makan Maggi. Aku tanyalah dia. Ayah dia pun beritahulah tempat gate air tu banyak kali orang mati lemas tersangkut dekat gate air tersebut. Malam-malam hujan lebat, jadi terpaksalah bermalam kat rumah kawan aku tu. Okey, kisah seram Jalan Jamaluang Mersing. Ini daripada Nur Azama Ma'ruf. Jalan ni paling seronok di waktu malam, suasana dingin dan berkabus. Waktu tu tahun 80-an. Aku pemandu trailer tayar 10 Mercedes kepala kayu. Ataupun orang panggil lori kepala kasut. Bawalah isian baja nak ke Kota Baru. Dalam seminggu 4 kali aku ulang-alik guna jalan tersebut. Tapi tak pernah alami peristiwa pelik. Selalu juga berhenti untuk buang air kecil. Di jalan lurus kiri kanan ada kubu Jepun tu.
Sekarang ni pencen dah rindu jalan sebegitu. Semoga yang memandu waktu malam di jalan tersebut berhati-hati. InsyaAllah berani betul ni Nur Azam. Dia siap kencing dekat kubu-kubu Jepun yang orang kata keras tu. Okay, Mr. Raidon. Mr. Raidon pun banyak juga cerita seram dia. Habis seram. Cerita saya Ambo lagi seram. Nak dengar ke? Kena dekat highway Jalan Pantai Setiu, area Ladang Kelapa Sawit, dari Kota Baru ke Kemamang. Dia MA di sebuah hospital di Kemamang. Masa tu maghrib dia buka CD. Cahaya CD agak cerah dan dia nampak rupanya ada orang Tino tumpang kereta dia duduk di sebelah dia. Muka buruk, rambut panjang, tengok dia dengan muka bengis. Dia terus tekan minyak rapat-rapat sambil jeling ke arah sebelah dia lah. Dalam beberapa minit jugalah benda tu masih ada. Ujung ladang tu ada stesen Shell. Dia break, terus break kereta ni, lompat keluar daripada kereta, terus lembek. Menyandar di kereta daripada pukul 8 sampai pukul 12 malam. Dan dia telefon adik dia supaya mari ambil dia lah. Adik dia duduk di Kota Baru dan dia trauma lah. Orang kampung tanya dia sebab apa. Dia tak boleh nak jawab sebab dia tengah ketakutan. Dia jadi bengong, tak boleh kecek. Situ memang orang selalu kena. Biasa driver lori ramai dah mati sebab terkejut tiba-tiba sebelah ada perempuan muka huduh. Panik terkejut, kona tepuk kelapa sawit. Dia nasib baik walaupun tekan minyak rapat-rapat masih boleh kawal lagi. Dan bila nampak Shell dia terus break. Lompat tubik daripada kereta ni, handphone dan beg, duit habis berterabur atas jalan. 2 jam lepas tu barulah boleh bercakap dengan orang kampung. Dan call adik dia dari Kelantan suruh mari ambil dan hantar dia balik semula ke Kemaman. Semua minyak upah dia bayar termasuk driver seorang untuk bawa kereta dia. Dalam pukul 12 baru adik dia sampai. Nama dia Jo. Menarik cerita ni. Menarik seram. Okey, untuk video habis cerita Bukit Belacan. Yang komennya Ruan Syak juga. Dia kata 3 kejadian ajaib yang berlaku pada diri aku. Wife aku je yang tahu benda ni. 1, kejadian pertama tapak tangan aku terbelah luka. Terkena pisau semasa sembelih ayam. Kesan luka tu dalam lah juga. Tak plan nak pergi klinik pun. Jadi macam biasalah sapu ubat luka, balut, pakai first aid kit. Malam tu sebelum tidur bacalah doa sebelum tidur macam biasa. Masa tidur bermimpi didatangi seorang lelaki berjubah putih, berserban dan tampan wajahnya. Lelaki itu minta aku hulurkan tapak tangan, lalu dia sapu-sapu tapak tangan aku. Terus luka tu bercantum, sembuh seperti serta-merta. Paginya bangun pukul 4.30 pagi, tengok tapak tangan tak ada langsung kesan luka. Cuma yang ada bekas garisan luka saja. Terkejut wife. Lepas tu ceritakan mimpi tu, wife macam tergamam. Ajaib tapi syukur Allah hantarkan malaikat. Rasanya ubat luka tapak tangan aku tu terus sujud syukur. Alhamdulillah, Allah Maha Pengasih. Subhanallah. Okey, cerita petua dan pantang larang semasa di hutan. Okey, yang komen ni adalah Abdul Hamid Masri. Abang Abdul Hamid Masri ni dia komen, petua masuk hutan agak selamat, pergi dan balik. Kita harus faham bahawa di dalam hutan itu adanya makhluk yang kita tak nampak seperti yang kita jumpa binatang-binatang buas seperti gajah, harimau dan lain-lain. Makhluk yang kita tak nampak lihat itu sebenarnya lebih banyak dan lebih dahsyat. Betul tu, abang setuju. Masa itulah niat kita nak masuk hutan tu biar betul. Oleh itu berfikirlah sebelum masuk hutan. Kalau tak penting janganlah masuk, terutamanya hutan-hutan dara yang amat ramai penghuninya. Kalau kita masuk kerana terpaksa atau ditugaskan, maka hendaklah bila masuk secara beringat-ingat, baca ayat kursi dan baca doa, bertawakallah kepada Allah. Jin iblis akan menghindari kita. Bila kita masuk hutan, hindarilah dari memetik berbagai jenis bunga ataupun pokok-pokok yang kita jumpa. Elakkanlah ya. Bahasa dalam hutan, gunakanlah bahasa merendah diri, lebih baik dari bahasa sombong. Kalau kita tidak berniat memburu, tiba-tiba terjumpa pelanduk dan rasa nak usik binatang itu, janganlah usik. Ditakut itu adalah jelmaan dari jin dan iblis. Itulah secara ringkas. Semoga selamat, insya-Allah. Terima kasih atas petua yang disampaikan oleh
Abang Abdul Hamid tadi. Okey, ni Ruan Sak dia ada komen lagi. Aku dengan atuk aku serta 4 orang kawan lain pergi cari ayam hutan waktu malam di tepi empangan Sungai Layang. Sungai Layang ni dekat empangan Sungai Layang ni dekat Johor lah. Silap kita orang masa tu masuk hutan bawa bekal ayam golek. Ayam golek madu ni beli tepi jalan sebelum masuk hutan. Sampai tempat yang kita tanda tempat ayam hutan tu tidur, tiba-tiba suasana sunyi sepi. Masa tu pukul 10.30 malam. Bunyi apa pun tak ada. Dalam syok-syok jalan tepi air dam tersebut, atuk aku terpandang hantu galah. Giginya lagi panjang daripada tinggi badan. Cik Lansui pula siap bergayut atas pokok tepi tali air. Cik Lansui siap bergayut atas pokok tepi air. Rupanya makhluk tu tercium bau ayam golek yang kita bawa tadi. Atuk aku bagi isyarat, tinggal saja ayam golek tu kat bawah pokok dan terus keluar daripada kawasan empangan tersebut. Malam tu seekor ayam hutan pun tak dapat. Binatang automatik jadi takut atau lari kalau makhluk tu ada di situ. Betul lah. Kalau dalam hutan ni tiba-tiba binatang-binatang ke cengkerik, walhal cengkerik pun dah senyap, itu tandanya ada sesuatu lah. Sama ada binatang buas ataupun binatang-binatang ataupun makhluk-makhluk yang kita tak nampak lah. Betul ke orang kata hantu tinggi ni kalau kita lalu bawah kaki dia, kita cabut je selai bulu kaki dia boleh buat ubat. Betul ke? Okey, sambung lagi cerita Ruan Sak ni. Kalau bak jumpa hantu ni gak banyak kali dah. Cuma kita jangan takut lah. Buat tak reti je. Ada bangkit asal jampi dia kalau nak halau hantu ni. Kalau kena sampuk hantu bukit, balik mesti demam. Cari rumput lalang 7 helai, daun rambai 7 helai, suluh muda pisang kelak air, tikar mengkuang, hampa tikar tu lepas tu susun rumput lalang dengan daun rambai tadi selang-seli di atas daun pisang tu, letak di bawah tikar, lepas tu buat alah tidur, insya-Allah esok pagi demam sampuk itu hilang. Semua petua dan pengalaman hutan ni dapat direct daripada atuk aku sendiri. Arwah ni dulu adalah batch komando yang pertama ditugaskan bertempur melawan konfrontasi di Sarawak, Kalimantan. Banyak operasi melawan komunis di Sarawak. Sebelum bersara beliau pulang ke Johor memangku ketua balai Pasir Gudang berpangkat inspektor. Terima kasih Ruan Sak. Okey, Jo Asri 2055 dia komen, saya daripada sekolah rendah lagi selalu ikut bapak saya masuk hutan malam-malam sehinggalah umur saya 17, masuk seorang-seorang sampailah sekarang, dan tidur beberapa hari dalam hutan. Dah tidur bermacam bentuk tempat dan pernah beberapa kali diganggu makhluk halus. Pantang saya masuk hutan yang wajib dibuat pertama, mulut jangan celupar. Ya, itu memang pertama, mulut jangan celupar, jangan cakap besar lah. Time nak masuk hutan, yang kedua kena bagi salam, baca doa dan niat nak cari rezeki dan agar dihindari benda tidak baik. Ketiga, jangan sesekali bawa benda ataupun haiwan daripada laut yang masih mentah masuk dan masak dalam hutan. Contohnya udang ke ikan yang masih mentah, tak boleh bawa masuk lah. Telur pun sebenarnya tak boleh. Ikan masin ni, contohnya ikan masin, inilah benda kenapa saya diganggu makhluk halus. Kalau tak percaya, cubalah bawa ikan masin masuk hutan, lepas tu masak kat dalam hutan, tunggu apa yang akan datang di kemudian. Jadi betul lah, kadang-kadang orang ni yang tak pernah masuk hutan atau yang pernah masuk hutan tapi sekali dua je, bila kita cerita benda macam ni dia tak percaya. Dia kata kurafat lah, syirik. Habis pun tak tahu belah mana kurafat dan syirik. Okey, Android Box TV dia komen, kalau terkena tebuan picit, macam mana nak picit jerawat yang tempat kena sengak tu sampai keluar air bisa bercampur darah. Lepas picit tu kalau boleh makan atau minum benda-benda yang boleh panaskan badan, contohnya bawa buah durian. Kalau orang bukan Islam boleh minum arak, sebab kawan saya ni bukan Islam, lepas kena tebuan tu dia akan minum arak. Sebab makan dan minum benda yang panas, badan kita akan lawan bisa tebuan tersebut. Ni atas pengalaman saya mencari saran tebuan. Banyak kali dah kena sengat tebuan, saya amalkan itu saja. Alhamdulillah, walaupun kena sengat dekat
tebuan 5 kali tak pergi hospital ataupun demam. Tebuan ni bahaya juga, tambah-tambah kalau tebuan tanah. Tebuan tanah ni kalau kena 3 das ni confirm demam lah. Kalau orang tak biasa demam, kalau kena 10 das ke atas tu insya-Allah boleh berpindah alam lah. Banyak kes yang kena sengat tebuan tanah ni meninggal dunia lah. Petua saya ini daripada Acik Fazli. Petua saya nak bagi hilang bisa tebuan atau termingat, insya-Allah tak akan bengkak dalam masa 20 minit. Bisa binatang tu akan tawar dalam 20 minit, bisa binatang ni akan tawar lah dan tak sakit dah. Jika kena sengat ambil minyak petrol, sapu, dia akan tawar segala bisa dalam masa 15-20 minit, tebuan atau termingat insya-Allah. Terima kasih Acik. Okey, itulah beberapa komen yang Abel sempat baca. Abel minta maaf kalau ada komen-komen yang belum lagi Abel reply. InsyaAllah Abang akan reply tapi makan masa sikit lah. Sekian, terima kasih.